Bismillah. Tes bismillah. Bismillah. Tes bismillah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya sanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan belas ihsan daripada Allah. Masih diberikan nikmat kepada kita, kesempatan, peluang kepada kita untuk berada dalam satu tempat yang baik, dalam majlis yang baik, dengan niat yang baik. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat kebaikan dunia akhirat insya-Allah taala. Saya muliakan sah kepimpinan jawatan kuasa, ayahanda Tuan Imam, para jemaah muslimin muslimat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah taala kita berada di satu bulan yang baik, bulan yang mulia. Walaupun kita lihat boleh dikatakan umat Islam hari ini mereka tidak mencapai ataupun tidak merasai akan kenikmatan, keistimewaan bulan ini selepas berlalunya bulan yang afdal, iaitu bulan Ramadan. Bila mana berlalunya bulan Ramadan Al-Karim Al-Mubarak, maka mereka merasakan bahawa sudah habisnya bulan yang mulia, maka tiadalah kemuliaan pada bulan yang lainnya. Sedangkan kalau mereka mengetahui di dalam bulan Syawal juga mengandungi bulan-bulan yang mengandungi perkara-perkara yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah berlalunya Ramadan ke atas kita, maka dilihat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa celakalah bagi mereka yang mana telah berlalu bulan Ramadan lalu tidak diampunkan dosa-dosanya dalam bulan Ramadan. Dalam bulan tersebut disebutkan, baginda Nabi SAW menyebutkan celaka semasa sedang menaiki mimbar untuk berkhutbah. Lalu apabila Nabi menyebutkan celaka di situ, 3 kali Nabi sebutkan. Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, kenapa disebutkan celaka ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan celaka itu kepada siapa? Kepada mereka yang telah berlalu bulan Ramadan lalu tidak diampunkan dosa-dosa mereka dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala, lalu datanglah satu bulan. Bulan hari ni yang kita sedang berada ni, dah berapa hari dah berlalu dalam bulan yang mulia ni, iaitu bulan Syawal. Kalau tuan-tuan nak tahu, bulan Syawal ni dia ada banyak keistimewaan dia. Keistimewaan yang betul, bukan keistimewaan yang macam lepas share kat Facebook. Kan saya ada baca tadi dalam perjalanan, dia tulis Syawal ni keistimewaan dia sebab dia paling bijak, dia lebih bijak daripada Muharram dan Safar. Yang itu Syawal menantunya Mas'ud Al-Buaya, itu Syawal lain. Baik tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi Syawal ini adalah satu perkataan yang mana kalau kita lihat dalam bahasa Arab, orang Arab menyebutkan Syawal ini, antaranya mereka menyebutkan Syawwalatil Ibil. Maksud Syawwalatil Ibil ini iaitu apabila unta mengangkat ekornya. Unta dia angkat ekornya itu dipanggil Syawwalatil Ibil. Unta ini bila mana dia angkat ekornya, bila mana dekat tengah padang pasir, ketika mana mulut unta itu berbau busuk, lalu lalat mai. Lalat duk hinggap, duk hurung dia, maka unta itu akan angkat ekor dia untuk halau lalat tu lah. Halau lalat-lalat. Dan juga kalau kita tengok dalam banyak-banyak binatang ni kebanyakannya ekornya ke bawah lah. Antara binatang yang ekornya ke atas, kalajengking. Jadi kalajengking ini orang Arab sebut ekornya apa tu? Ekor ke atas tu orang Arab sebut syawwalat.
Syawal maksudnya terangkat ekor dia. Dan kalau kita tengok dalam orang kita berniaga, dia ada alat penimbang. Jadi pemberat penimbang itu dia akan naik dan turun. Jadi bila dia naik itu orang Arab kata apa? Syawal. Terangkatnya penimbang. Jadi mudah untuk kita faham Syawal ini, iaitu maknanya meningkat. Meningkat, naik dan ke atas. Maka tidak layak bagi kita untuk menggunakan bahawa kita ini berlalunya ke atas kita Syawal, kita bergembira di bulan Syawal, kita mendapat nikmat di bulan Syawal. Tidak layak untuk kita sebutkan kita ini orang yang berjaya di bulan Syawal, melainkan telah meningkat 3 perkara. Seperti mana yang ulama sebut. Pertamanya meningkat apa? Iaitu Syawal apa yang meningkat? Yang pertamanya adalah keimanan. Iman. Kenapa disebutkan oleh Nabi SAW dalam bulan Ramadan yang lalu? Nabi sebut apa dalam bulan Ramadan? Man shoma Ramadan imanan wahtisaba. Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Di waktu malam pula, man qama Ramadan. Riwayat lain mengatakan siapa yang mendirikan bulan Ramadan imanan wahtisaba, dengan iman dan juga penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan adalah satu bulan tarbiyah, bulan yang telah melatih dan juga bulan yang telah mentaklimkan, yang telah mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan keimanan. Maka sepatutnya dalam bulan Syawal imannya makin meningkat. Kalau makin menurun, tak layak dia untuk berada dalam bulan Syawal. Atau lebih mudah nak faham, tidak layak untuk dia mengatakan dia orang yang berjaya dalam bulan Syawal. Yang keduanya pula dikatakan yang meningkat, iaitu apa? Yang kedua adalah amal. Bayangkan betapa dahsyatnya amal meningkat dalam bulan Ramadan. Yang tak pernah datang surau pun datang, yang tak pernah mai masjid pun mai, yang tak pernah berjemaah pun berjemaah. Itu hebatnya Ramadan. Sangat-sangat hebatnya Ramadan bila mana mereka ini menambahkan amal dengan penuh di bulan Ramadan kerana nak mengejar pahala Ramadan. Maka sepatutnya amal itu akan makin meningkat dan akan membawa ke bulan Syawal dan juga ke bulan-bulan yang lainnya. Tetapi kalau dalam bulan Syawal amalnya semakin berkurang, tapi dia kata ustaz, memanglah kena kurang, takkan nak buat tarawih bulan Syawal. Tak, bukan kita kata maksudnya apa yang buat bulan Ramadan tu kena buat bulan Syawal. Yang bulan khusus bulan Ramadan lah. Tapi bila mana amalan yang dia buat dalam bulan Ramadan dia tinggalkan dan bulan Syawal diturunkan balik, maksudnya tidak meningkat seperti mana dalam bulan Ramadan, bermakna tidak layak dia digelar orang yang berjaya dalam bulan Syawal. Dan yang ketiga yang disebutkan ulama, iaitu yang ketiga yang sepatutnya meningkat dan semakin meningkat bila masuk Syawal, iaitu al-ilmi, iaitu ilmu. Ilmu sepatutnya semakin meningkat. Kenapa semakin meningkat? Bulan Ramadan kita lihat berlumba-lumba orang membuat majlis ilmu. Kuliah subuhnya, kuliah duhanya, kuliah zuhurnya, ada yang buat kuliah rawahahnya. Tak ramai buat, tapi ada yang buat kuliah rawah, ada yang buat rawah ni kuliah asar lah. Buat. Ada yang buat tazkirah sebelum berbuka. Ya. Ada yang tazkirah, ada yang buat tazkirah sebelum semayang isyak, sebelum tarawih lah, sebelum isyak, lepas buka puasa tu. Tak semua tempat lah, ada tempat beza-beza. Semua saya ingat lagi masa saya jadi imam jemputan di Sungai Kandis, tak silap saya, lama dah lah, tahun 2011. Masa tu seingat saya dia buka puasa, lepas tu dia ada tazkirah. Maksudnya dahsyat. Lepas tu ada pula yang selepas tarawih tazkirah pula. Di tempat kita tazkirah selepas main tarawih. Ada setengah tempat yang 4 rakaat lepas tu tarawih. Ada yang hebat lagi, dia buat 8 tazkirah, lepas tu sambung sampai 20. Lagi hebat lah. Sampai habis lagi terus semua. Maksudnya majlis ilmu tu semakin banyak, semakin meningkat. Jadi sepatutnya bila dalam bulan Syawal ilmu pengetahuannya semakin meningkat. Tetapi kalau 3 perkara tersebut, ilmunya, imannya, amalnya tidak meningkat, maka tidak layaklah kita nak mengatakan kita orang yang berjaya dalam bulan Syawal, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab semua benda kita ada target.
Setiap perkara kita ada targetnya, setiap perkara ada standardnya, setiap perkara ada levelnya, setiap perkara ada maqamnya. Maka bagaimana pula orang yang tidak mencapai perkara tersebut dalam bulan Syawal? Kerana apa? Kerana kita lihat balik seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi hafizallahu taala, iaitu kun rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Jadilah kamu orang yang bertuhankan Allah dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan. Jangan bertuhankan Ramadan. Bila bertuhankan Ramadan ni maksudnya apa? Dibuat semua benda tu sebab Ramadan, bukan sebab Allah Taala. Hakikat dia. Kalau kita nak faham hakikat ni, sama macam kita berdoa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kalau tanya, kenapa berdoa ni? Saya doa lah. Kenapa berdoa? Hari ni orang kalau kita tanya kenapa berdoa, sebab saya ada hajat dengan Allah Ta'ala. Apa hajat dia? Saya esok nak pergi interview. Jadi saya berdoa lah. Saya doa minta Allah supaya ya Allah memudahkan urusan saya, dan juga Allah berikan saya kerja tersebut, peluang untuk saya dapat kerja tersebut. Hakikat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat kita sebagai seorang hamba, kita berdoa bukan sebab kita nak kerja tu, dan kita dapat kerja tu bukan sebab kita punya doa. Kita doa bukan sebab kita nakkan kerja tu, dan kita dapat kerja tu bukan sebab kita punya doa. Bagaimana cara dia? Kita berdoa sebab itu adalah tugas kita sebagai hamba. Kalau kita katakan kita berdoa sebab kita nakkan kerja tersebut, bermakna kita ni cari Allah time kita ada hajat. Tak ada hajat pun kita doa. Tak berdoa kan? Tak ada apa nak minta. Oh subhanallah, kita ni dah sampai tahap ghani ke? Yang maha kaya ke sampai tak ada benda yang kita perlukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Hakikatnya setiap perkara yang kita doa pada Allah, bukan kita perlu ke kita tak perlu ke, kita ada hajat ke kita tak ada hajat ke, kita berdoa sebagai itu adalah wasilah kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara untuk kita dekat dengan Allah adalah melalui sujud, melalui solat, melalui baca Quran, melalui ibadat, melalui doa. Jadi semua yang kita buat itu adalah salah satu usaha untuk kita sampai kepada Allah, bukan sebab kita ada keinginan, keperluan dan hajat. Maka tidak ada beza. Allah itu ibarat macam kita letakkan dia sebagai kita punya bank. Apa-apa nak bantuan pergi minta, apa nak bantuan pergi minta. Walaupun hakikatnya Allah akan bagi. Tapi bila kita faham hakikat tersebut, jadi kita akan jadi seperti mana mereka yang dekat dengan Allah. Lepas doa, Allah bagi, Allah tak bagi, aku doa je. Lepas Allah nak bagi, Allah nak tunai, Allah tak tunaikan, aku doa je. Itu tugas aku. Tapi apabila orang itu merasakan bahawa mesti Allah tunaikan disebabkan doa yang diminta tu Allah bagi, maka bila mana Allah tak tunaikan, dia akan rasa lemah dan ditipu oleh syaitan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi setiap perkara ada targetnya. Targetnya seperti kita semayang. Semayang kita apa targetnya? Innas solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah Ta'ala, semayang itu apabila seseorang itu solat itu dapat mencegah kamu daripada kemungkaran dan perkara keji. Jadi apabila seseorang itu semayang tidak mencegah daripada kemungkaran dan perkara keji, bermakna dia tidak mencapai tahap hakikat solat. Seperti itu juga puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku wajibkan puasa ke atas kamu seperti mana telah diwajibkan ke atas kaum sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Targetnya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam juga orang yang pergi haji, man hajja, siapa yang pergi haji, dia pergi haji tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang, tidak melakukan kefasikan, tidak juga melakukan jidal, yakni berdebat, yang juga saling membalas perkataan dengan perkataan yang buruk, mengecilkan hati orang Islam, dan juga melakukan khianat. Dia tak buat perkara-perkara yang tidak diridai Allah, maka dia pergi haji. Bila dia keluar daripada Mekah, tanah suci, dia balik ke tempat dia keluar sahaja, selesai daripada ibadah haji, Nabi sebut apa? Kharaja kayaumi waladathu ummuh, akan keluar dia daripada tanah Mekah itu ibarat seperti hari dia baru dilahirkan. Putih, bersih, suci daripada dosa. Itu orang yang pergi haji. Maka setiap benda ada target dia. Kita korbankan wang ringgitnya, kita korbankan hartanya, duitnya, ditinggalkan ke pejabatnya, tinggalkan kerja dia sebab nak pergi haji, pergi umrah. Maka nak kita target kita nak mendapat apa? Nak mendapatkan sesuatu yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak dapat semua benda tu, seperti mana ancaman Allah dalam hadis Nabi SAW, man salatuhu lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdadu illa bu'dah, kata Nabi. Kau kama qala sallallahu. Siapa yang sembahyangnya tidak mencegahnya daripada kemungkaran dan juga perkara-perkara keji, maka dia tidak dapat apa-apa kebaikan, melainkan dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Orang yang semayangnya tak dapat mencegahnya daripada kemungkaran, tak dapat mencegah mulutnya daripada menyebutkan perkataan yang keji, daripada mengecilkan hati orang Islam, daripada berkata sesuatu yang tak diredai Allah, daripada mengumpat, menfitnah dan juga mencaci maki, tidak dapat menghalang matanya daripada melihat yang haram, tidak dapat menahan telinganya daripada mendengar yang haram, tidak dapat menghalang tangan dan kakinya daripada berjalan ke tempat yang haram, maka lam yazdad illa bu'da, kata Nabi, tidaklah bertambah apa-apa ke atas orang ni melainkan dia makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang tapi makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala, dan mereka merasakan mereka lakukan kebaikan. Mereka ingat mereka dah buat dah, kami dah semayang dah, kami dah puasa dah, kami dah bayar zakat dah. Tapi mereka tak sedar mereka sedang makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Kahfi Allah sebut apa? Wa yahsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah SWT, mereka menyangka mereka sedang buat baik. Ini yang bahaya ni. Kita semayang, kita puasa, kita buat itu, buat ini. Allah kata mereka sangka mereka sedang buat baik. Mereka sangka mereka sedang ibadah. Mereka tak tahu yang sebenarnya apa yang mereka buat tu sebenarnya sedang ditolak. La haula wala quwwata illa billah. Alil azim. Maka semua amal-amal yang kita sebut tadi, setiap perkara yang disebutkan tadi, tujuannya adalah satu, iaitu nak mencapai apa? Nak mencapai darjat yang paling tinggi, iaitu al-istiqamah. Istiqamah benda payah. Boleh sembang lah, orang kata boleh sembang, boleh cakap lah istiqamah ni. Dia benda susah nak buat istiqamah. Benda lain semua kita boleh cakap. Saya ni istiqamah buat tu, nak istiqamah buat ni. Dia istiqamah ni benda yang payah. Dia kalau kita buat sesuatu perkara, tetapi perkara yang kita buat itu masih lagi merasai kesusahan, masih merasa berat, itu belum istiqamah, itu namanya masih di marhalah mujahadah. Sebelum nak capai istiqamah, nak kena lepas mujahadah. Mujahadah ni susah payah lah. Susah payah mujahadah. Dia benda payah. Dia benda payah ibarat dia begini. Ada orang kata, saya ni alhamdulillah saya tak pernah tinggal semayang witir setiap malam. Alhamdulillah, bagus. Sebab saya tinggal witir. Saya dah istiqamah dah. Berapa bulan dah buat? 5 bulan dah buat istiqamah setiap malam. Tak ada satu malam pun miss, dia kata. Tak kira lah hari apa sekalipun, tapi tak pernah miss. Alhamdulillah. Maka baguslah perbuatan tu. Tapi dia sendiri yang tahu, hanya dia sendiri. Dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita nak merendahkan amalan dia buat. Dia buat benda baik ni. Cuma kita nak bagi tahu, dia ni, dia sendiri tahu. Kita tanya diri kita, aku istiqamah ke mujahadah sebenarnya? Sebab nak capai tahap istiqamah ni dia susah. Tapi dia boleh capai. Bukan tak dapat. Bukannya mustahil. Boleh capai. Tapi tidak semudah tu. Ni dia baru 3 hari. Baru 3 hari sembahyang duha dia dah cakap dia istiqamah dah. 3 hari baru. Kan? Baru 3 hari. Salat Sayyidina Ahmad. Betul memang orang. Saya alhamdulillah duha tak pernah tinggal. Lama dah buat. Lama dah 3 hari dah. Ni istiqamah. Jadi bila dia kata tak boleh tinggal witir dah 5 bulan, okey, ibaratnya macam satu orang malam tu dia keluar. Dia keluar, dia pergi mana-mana, dia pergi makan ke apa, adalah apa, nilak Syawal pula, rumah terbuka ke apa. Jadi biasanya dia keluar tu, orang kata tak ada pergi mana-mana lah. Biasa balik rumah tu semayang, ataupun malam tu ada orang datang rumah dia. Senang. Biasa dia tak ada apa-apa dah, dia pun pergi semayang surau, semayang witir, balik rumah, semang-semang dah tidur dah. Tapi hari tu ada orang main rumah, dia sembang sampailah ke sebelah cukup lah. Pergi rumah orang yang duduk lama-lama. Ada orang kita ni suka duduk sampai 2 pagi, 3 pagi. Kan, ganggu orang. Adab ziarah tetamu tu pun kena tahu. Melainkan tuan rumah minta suruh duduk, tak apalah. Kalau kawan-kawan kita dia duduk lah saat yang balik lagi, tak apa. Tapi jangan kita pula jangan duduk sampai 2-3 pagi, maka melanggarlah sunnah-sunnah ada adab ziarah tetamu. Lalu pukul 11 pun balik. Dia ni biasa pukul 9.30, 10 tu Lena dah. 10 tu paling lambat lah Lena. Malam tu sampai 11 lebih. Jadi bila dia dah semua baring-baring yang semua dah letak kepala, baru dia teringat witir tak buat lagi. Biasa dia buat witir tu tadi, tapi hari ni ada tetamu main rumah, lambatlah sikit. Dia dah baring dah baca 3 kul lah, dah ludah embuih habis dah. Ludah dah basah katil tu, dia ludah kan, sebab nak tidur dah ni. Tiba-tiba dia baru teringat yang dia tak sembahyang witir lagi. Lalu dia pun bangun. Allah, tak sembahyang witir lagi pula. Dia bangun. Dah 5 bulan dah istiqamah. Lagi orang kata rugilah tinggal. Dia bangun buat. Tapi masa dia bangun tu ada tak rasa berat sikit? Kalau ada rasa berat, maksud dia masih mujahadah. Orang istiqamah ni diibarat macam
orang-orang yang mana kita sebutkan kalau dalam perkara dunia lah, dalam perkara biasa, bukan perkara dunia, perkara biasa yang kita buat kehidupan kita, macam makan. Mana ada orang berat nak makan? Kan memang buat sampai masa makan dia akan makan. Dia tak ada masa, aduh nak kena makan pula. Oh, dia tak ada rasa macam tu. Sebab makan ni memang nak kena makan. Kan tak suruh pun makan. Memang orang makan. Jadi makan tu istiqamah lah tu. Tidur sampai masa tidur. Mana ada orang stres, nak tidur stres. Melainkan dia ada masalah lah. Dia sampai masa tidur, oh dah pukul 11 nak kena tidur ni. Aduh nak kena tidur pula. Stres aku macam ni nak kena tidur. Tak, tidur tak stres. Tidur memang orang suka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu istiqamah ni dia adalah satu perkara sampai dia tak rasa. Imam Ghazali ajar dah dalam kitab Minhajul Abidin. Orang pakai serban contohnya. Dia pakai serban kan, kita pakai serban. Serban ni macam kalau tuan-tuan orang surau, orang masjid. Ni kita sebut orang luar ni. Dia tak pernah pun pakai kepiah. Hari tu nak belajar pakai kepiah. Dan tak mau tinggal pakai kepiah. Bagus kepiah, bagus pakaian sunnah ni sebab menghalang kita daripada buat perkara yang tidak baik. Nah, masalah anak Sayyidina Muhammad, mana ada orang pakai kepiah masuk ke dalam ekor? Mana ada orang pakai kepiah masuk ke dalam dandut? Tak ada. Ni kita bagusnya pakaian-pakaian ni bagus. Mengekalkan pakaian sunnah Nabi SAW. Lalu dia pun pi. Salih Anas Samad, minta maaf, dia apa nama ni, dia Salih Anas Sayyidina Muhammad, dia apa nama pakai kopiah lah, dia pakai kopiah, dia pergi tempat kerja dia. First masa dia masuk tempat kerja dia tu, memang dia rasa lain macam lah pasal orang pandang. Kalau orang tak pandang straight pun, tak pandang, orang kata pandang tepat kat dia pun, orang akan pandang sipi-sipi. Lain macam lah, saya porok tu pakai kopiah tu, buang tebiak ke apa. Kan dekat nak jalan dah, kan dah ujung-ujung dah tu, tiba-tiba pakai kopiah ni, dia akan rasa lain macam sikit. Bahkan orang yang pakai kopiah tu sendiri, dia akan rasa lain macam. Dia akan rasa lain macam. Syaitan akan kacau lah. Syaitan yang daripada yang syaitan tak nampak satu, syaitan hak nampak pun sama juga. Syaitan nampak ni hadut keliling dia tu lah. Oh boy, jadi ustaz lah. Oi, jadi hebat, jadi alim pakai kopiah lah ni. Jadi tu gangguan-gangguan dia. Jadi bila dia pakai benda tu, sikit sebanyak dia merasa kopiah tu atas kepala dia. Tapi tuan-tuan bayangkan, ada orang dia pakai kopiah, tak pernah tinggal kopiah dia. Melainkan mandi apa semua tu lah. Tapi dia waktu lain dia pakai je kopiah. Sampai masa bila dia nak keluar rumah, dia tak pakai kopiah, dia rasa macam tak pakai baju tau. Dia rasa lain macam tu. Kepala rasa kosong. Rasa kosong kepala. Sebab kopiah dia tak pakai. Dia dah rasa kopiah tu macam kepala dia. Jadi mungkin kalau first pakai serban, first pakai kopiah, mungkin dia akan rasa riak sikit lah. Dia rasa riak, dia rasa bangga, oh pakai kopiah aku seorang paling bagus. Tapi lama-lama pakai, dah sampai tahap dah sebati dengan dia, dia dah tak rasa apa-apa. Sebab dia rasa ini adalah kepala dia. Mana ada orang riak dengan kepala sendiri? Ada orang bangga dengan riak. Kenapa? Ada kepala. Tak perlu dibangga riak dengan ada kepala. Maka begitulah keadaannya dalam kita melakukan sesuatu sampai kita nak mencapai tahap istiqamah. Bila kita dah mencapai tahap istiqamah, la haula wala quwata illa billahil azim. Orang yang berulang alik ke masjid, orang yang berulang alik ke surau. Kisah Ibn Abdullah Ibn Umi Maktum radhiyallahu taala anhu wa ardah, seorang sahabat Nabi yang buta mata dia. Lalu dia berjumpa dengan Nabi, dia kata, Rasulullah, aku ni mata buta, nak minta rukhsah, nak minta keringanan sikit lah. Boleh tak aku pergi masjid ni 2-3 waktu ataupun 3 waktu saja sehari? Nak kurangkan sikit. Ada waktu yang aku tak pergi sebab aku uzur lah, mata tak nampak apa semua ni. Mungkin aku pergi zuhur asar, zuhur asar maghrib saja ke, ataupun asar maghrib isyak saja ke. Dia minta ringan lah. Maka Nabi memberikan keringanan kepada dia kerana dia orang yang mata buta, uzur. Lalu lepas dia dah pergi, dia seronok semua, Nabi panggil semula. Nabi kata, daripada rumah kau dengan masjid, bila Bilal azan, dengar tak? Dia kata, dengar. Kalau dengar, wajib datang. Mai. Tak kira buta tak buta pun, mai. Sebab dengar bunyi azan kan? Dengar. Tu zaman tu tak ada mikrofon. Kita tahu ada mikrofon pun orang tak mai. Subhanallah. Taklah kata wajib. Saya tak kata wajib, tapi nak bagi tahu dituntut untuk datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tu dituntut. Tidak berdosa, tapi dituntut. Bila dituntut ni, disuruh sungguh-sungguh untuk mai. Cuma tak diberi hukuman kalau tak mai. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah istiqamah. Saat bulan Ramadan kita boleh berdiri malam, kita boleh bertahajud, kita boleh berqiyamul lail, kita boleh sembahyang tarawih. Ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36, ada yang buat 100 rakaat pun ada. Kita buat 8 je, kira okey lah. Tapi kalau rasa berat juga tak tahulah. Ada orang buat sembahyang rakaat tarawih 20 rakaat. Ada orang buat 100 rakaat. Dia buat tempat yang berbeza. Macam di Tarim, di Hadramaut, dia buat sembahyang di waktu yang berbeza. Kalau di Hadramaut dia sembahyang, tempat ni sembahyang dulu. Sini selesai 20, masjid sana baru start. Masjid tu habis, masjid sana baru start. Jadi orang yang rajin sembahyang sini dulu. Habis sini dia lari masjid tu pula.
Habis dari sampai 100 rakaat boleh buat. Tuan-tuan salih ala sayyidina Muhammad. Tapi taklah semuanya tu dia bermula di waktu yang berbeza lah. Bukan sekali buat 100. Dia buat di tempat yang berbeza. Subhanallah. Macam-macam orang boleh buat. Tapi kenapa tidak boleh diistiqamahkan perkara tersebut sampai ke bulan Syawal? Maka itu kita perlu tanya dan kita perlu muhasabah diri kita, dan juga kita perlu cek tahap kadar keimanan kita. Seperti mana yang disebutkan orang yang istiqamah, bila mana istiqamah ni pada perkara-perkara amal ibadat kita, bukannya sampai diuji keimanan kita. Orang dulu mereka nak istiqamah kerana mereka ini diuji dengan keimanan. Kita tak diuji dengan keimanan, kita cuma diuji. Boleh tak yang kita buat bulan Ramadan, yang kita menahan diri daripada lapar dan dahaga, kita menahan diri daripada mengatakan yang tidak elok, kita hadirkan diri ke masjid seorang, boleh tak kita istiqamah benda tu dalam bulan Syawal? Hanya perkara ibadat yang tak melibatkan nyawa. Orang dulu ini diletakkan pedang di lehernya dan diugut untuk keluar daripada agamanya. Mereka mengatakan la nahnu nattabi' ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami tetap dengan ittiba' mengikut agama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap dengan agama Nabi Muhammad. Ni diuji keimanan mereka. Tapi mereka istiqamah. Ahadun ahad. Mereka mengatakan Allah yang satu, Allah yang satu. Tak ubah. Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidatina Sumayyah. Siapa tak kenal Sumayyah? Sumayyah ni, bila kita dengar Sumayyah, kisah Sumayyah ni adalah satu orang perempuan yang tidak dipandang pun ketika itu. Orang Mekah tak peduli pun, dia bekas hamba, kulit hitam. Orang kulit hitam, orang yang tak pandang lah, orang tak cantik pula. Dengan suami dia, dengan anaknya, Ammar dan Yasir. Ditangkap ketika awal-awal Islam. Ditangkap dan nak dibunuh kerana mereka ini mengikut agama Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal mengatakan, keluar engkau daripada agama Muhammad. Kata kutuk Muhammad sekali dia, keluar daripada agama dia. Mereka mengatakan kami tetap dengan agama Nabi Muhammad SAW. Lalu dibunuh suaminya depan dia. Isteri mana yang mampu tahan tengok suami kena bunuh depan mata? Isteri-isteri yang ada hari ini, kaum muslimah yang ada hari ini, kamu hanya diuji dengan perkara-perkara keduniaan, hanya diuji dengan keseronokan dunia. Ada yang menari di media sosialnya, ada yang menayang tubuh badan di media sosialnya. Mereka ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah muslimah-muslimah yang mana telah diwasiatkan untuk mengikut jejaknya Sayyidatina Fatimah. Mereka adalah wasiat-wasiat yang menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk kita lindung, tarbiyah, dakwah dan jaga seperti mana yang telah diwasiatkan kepada kita oleh Sayyidatina Khadijah. Tapi hari ini ada umat Islam, anak-anak umat Islam kita jadi cacah marbak. Mereka tak diuji macam orang terdahulu. Sayyidina Sumayyah dibunuh suami dia untuk keluar. Dia tak keluar, kami tetap dengan agama Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka uji Sayyidina Sumayyah macam mana? Abu Jahal dan kafir Quraisy mereka ambil anaknya Sumayyah yang ketika itu dikatakan berumur baru beberapa bulan. Masih baby lah, masih kecil. Mereka ambil anak dia. Mereka nak uji. Mereka kata, hang keluar daripada agama. Tak keluar juga. Maka mereka ambil budak tersebut, anak tersebut. Mereka panggang, mereka bakar anak tersebut di hadapan Sumayyah. Sehingga dalam sirah mengatakan, baunya, orang kat situ bau masaknya daging tersebut. Anaknya di depannya. Ibu mana yang sanggup tahan? Saya Sumayyah mengatakan, tidak mengapa wahai anak, kita jumpa di syurga. Subhanallah, kita jumpa di syurga. Salih ala sayyidina Muhammad. Ini tahap keimanan orang terdahulu. Kita tak diuji macam tu. Kita semua nak minta istiqamah dalam ibadat kita ni. Istiqamah je. Macam mana kita main masjid bulan Ramadan, mainlah masjid bulan Syawal. Semayang jemaah bulan Ramadan, semayang jemaah bulan Syawal lah, tu je. Dengan kita istiqamah iman kita lah. Iman kita jangan sampai tergugat. Tapi iman kita hari ni dengan fitnah-fitnah yang ada, tapi kita tidaklah sampai orang terdahulu. Orang terdahulu macam orang di Palestin, nak semayang pun kena acu senapang atas kepala. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita tak ada orang gila main masjid ada orang tunggu kat depan tu pegang barang tak.
kan? Tapi nak kata ini ujian untuk dapatkan istiqamah. Maka begitulah mereka mendapatkan istiqamah. Subhanallahil azim. Maka Sayyidina Sumayyah yang keras dengan pendirian dia nak kekal dengan agama Nabi Muhammad, Abu Jahal mengambil tombak, mencucuk daripada bahagian bawah, tembus hingga ke jantungnya, syahid dia di depan Abu Jahal, di depan semua orang kafir Quraisy. Dia tetap istiqamah dengan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, perjuangan orang terdahulu. Kita tak diuji macam tu, tuan-tuan yang dimuliakan. Lain-lain Islam kita, alhamdulillah. Allah bagi keimanan, Allah bagi segala benda. Tinggal nak jaga je. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah istiqamah. Istiqamah yang paling besar, wa in hurriqta wa quti'ta wattaqul rabbunallah. Saat kita ini dibakar ataupun dipotong ataupun dibunuh, lidah kita masih bisa menyebutkan Allah Tuhan kami. Itu istiqamah yang paling besar tu. Payah nak buat. Sallallahu alaihi wasallam. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Kata ulama, istiqamah, satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Orang kita dia terpegun tengok orang jalan atas air. Dia tengok lah, wa idza ra'aita ar-rajul tatiru fil hawa. Kalau kamu melihat orang terbang atas angin, sabar, jangan tertipu. Dia yang paling penting di sisi Allah. Kemuliaan di sisi Allah itu adalah mereka yang mendapatkan istiqamah walaupun satu, daripada didapatkan 1000 karamah. Masalah ala sinamat. Jangan tertipu. Kita tengok ada saudara-saudara kita, ada kawan-kawan kita yang kaya raya, duitnya banyak, hartanya berlimpah ruah, tapi kita tengok dia tak pernah sembahyang. Jangan tertipu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu istidraj yang Allah berikan kepada mereka supaya mereka makin jauh. Mereka cuba untuk menipu Allah. Mereka diberikan kekayaan, harta yang melimpah ruah, anak, isteri, family, keluarga yang banyak. Mereka ada segala-galanya daripada harta benda dunia. Tapi dahi mereka tak pernah menempel di sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak pernah duduk bersimpuh di depan Allah Taala. Tak pernah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka cuba menipu Allah. Walaupun mereka tak menyembah Allah, tak melakukan ibadat, tak melakukan kewajipan, tapi kami tetap kaya, kami tetap rezeki banyak. Mereka menyangka mereka menipu Allah. Inna kaidi matin. Allah kata, tipu daya aku lebih hebat. Allah memberikan perkara itu supaya mereka makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu yang kita inginkan adalah istiqamah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala. Sahabat Nabi datang jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah, ausini wa aujiz. Ya Rasulullah, beri aku wasiat, tapi aujiz, ringkas saja Rasulullah, supaya aku tak tanya lagi dah pada siapa-siapa selepas engkau. Bagi satu je wasiat. Nabi kata apa? Qul amantu billah, sebutlah aku beriman dengan Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqamah, pegang sungguh-sungguh. Amantu billah, kita dah sebut dah kita beriman dengan Allah. Jangan pusing-pusing lagi dah, jangan bolak-balik lagi dah. Maintain, tetap, jangan kita berpulak balik lagi. Istiqamah terus dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pandanglah diri kita baik-baik, kenali diri kita baik-baik. Orang yang celaka disebutkan ni, siapa orang yang celaka? Man lam ya'rif qadrahu, dia tidak mengetahui kadar diri dia. Man arafa nafsahu arafa rabbah, dikatakan siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kenal diri itu bukan bila orang suruh kenalkan diri, dia pun cerita saya sekian, lahir sekian, nama sekian. Kenal diri ni mengetahui hakikat dirinya. Bila dia kenal diri dia miskin, maka dia kenal Allah yang maha kaya. Bila dia kenal dirinya mati, maka dia kenal Allah yang tidak pernah mati. Bila dia kenal dirinya ini adalah satu manusia yang hina, maka dia kenal Allah yang maha mulia, maha kaya. Maka kita kenal diri kita, kita akan kenal siapa pencipta kita. Siapa dia? La haula wala quwata illa billah. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itulah Allah Rabbul Izzah, Tuhan kita. Maka orang yang mengetahui benda tersebut, maka mereka kenal, maka mereka tahu Allah, mereka kenal diri mereka, maka mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya akan bawa mereka kepada apa? Bergantung kepada Allah. Yang ni yang kita nak, kebergantungan kepada Allah. Maka ditinggalkan bergantung kepada makhluk. Makhluk ini pun bergantung kepada Allah, tapi kita tinggalkan Allah, bergantung pada makhluk. Makhluk tak boleh buat apa-apa. Hari ni dia kawan kita, esok dia jadi lawan kita. Hari ni dia jadi baik dengan kita, esok jadi musuh kita. Maka itulah makhluk. Maka kita ikhtiar dan usahalah supaya kita mendapat istiqamah dan kita dapat mengenal Tuhan kita, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mendapat kejayaan yang paling besar. Kejayaan tersebut disebut dengan husnul khatimah. Mati kita sebagai orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah,
dijemput Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau tiada terkasar bahasa, terkurang adab, terkurang sopan. Yang baik daripada Allah, yang lemah hakikat daripada Allah, asbab kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.